Sebab ramai wanita masa dia muda, dia isteri yang terbaik. Masuk umur 60 lebih, reputasi dia menurun. Tak ada perasaan dah nak layan elok-elok. Dah tua-tua ni lantak dia lah. Lantak kau lah, macam tu. Tajuk kita ialah, baru nak masuk tajuk ya. Menghadapi detik-detik sakaratul maut, wahai bakal jenazah sekalian. Bakal jenazah. Siapa yang umur 70 tahun ke atas? Angkat tangan. 70 tahun. Masya Allah. Angkat tinggi-tinggi. 70 tahun. Comel lagi. Nampak muda lagi. Daripada jarak jauh lah ya. Sekilas pandang. Ya. Hebat. Ada yang 80 lebih ke? Ada 80 lebih. Oh, Masya Allah, 80 lebih. Barakallah. Masya Allah, ketua kita hari ini, ketua wanita yang solehah. Ketua wanita solehah pada hari ini. Sebab Nabi SAW bersabda, subhanallah, Nabi bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang umurnya panjang. Jadi, yang paling panjang umur di kalangan kita adalah Hajjah Aisyah nama. Masya Allah. Dan berkekalan dalam kebaikan. Bayangkan umur 80 lebih, Allah masih memilih dan menguatkan tubuh badannya untuk berada di rumahnya, rumah Allah ini, dan berada di majlis Allah, iaitu majlis ilmu, di taman syurga. Allahu Akbar. Belum tentu kita mampu kalau umur dah 80 lebih dengan kudrat Allah bagi kuat. Yang umur 70 lebih. Siapa umur 60 lebih ke atas? Lagi ramai. 60 lebih. Ini panggil tua renta ke, tua bangka ke, apa istilah? Ustazah muda lagi ya, 60 lebih. Memang kau dari belakang macam nak dara. Gaya, cara jalan, tengok depan nenek dara. 60 lebih. Tapi ada hadis Nabi tentang siapa yang umurnya sudah sampai 60 lebih. Subhanallah. Hadis Nabi SAW bersabda, Allah tidak menerima alasan. Allah tidak menerima alasan. Allah tidak menerima jawapan, pembelaan, excuse daripada hambanya yang umurnya sampai ke umur 60. Subhanallah. Apa maksud? Di akhirat kelak Allah beri peluang kepada hamba-hambanya untuk beri alasan ataupun beri sebab kenapa tak begini, kenapa buat macam ni, kenapa sekian-sekian. Allah masih boleh menerima alasan-alasan. Dengar lagi, Allah maha menerima alasan hamba-hambanya. 30 lebih dah mati, lalu dia boleh lagi beri alasan, ya Allah, engkau ambil nyawaku waktu aku muda, aku sibuk cari rezeki. Sebab itu aku tak pergi ke masjid. Kerja pun sampai lewat malam dan sebagainya. Aku penat. Sebab itulah kadang salat lambat. Maksudnya boleh. Bukan nak bagi tahu senang hati ni orang yang umur muda ni. Orang umur muda mana ada, kalau macam tu nak mati awal lah. Tak ada. Semua takut mati. Tetapi Nabi SAW bersabda, Allah tidak menerima alasan. Mereka dipanjangkan sehingga umur 60. Jadi tak diramai tau. Jadi bersedialah umur 60 ni ke atas, Allah bagi rizki ni, rizki yang besar. Kalau tak jaga sungguh hak-hak Allah, tak jaga sungguh hak-hak suami, hak-hak isteri, hak anak, hak cucu, hak untuk diri, kena cek betul-betul ni. Sebab tak ada excuse lah ni. Taubat sungguh-sungguh, buat amal soleh sungguh-sungguh, buat kebaikan sungguh-sungguh. Sebab ramai wanita masa dia muda, dia isteri yang terbaik. Masuk umur 60 lebih, reputasi dia menurun. Tak ada perasaan dah nak layan elok-elok. Dah tua-tua ni lantak dia lah. Lantak kau lah, macam tu. Sebab memang Allah uji bila monopos. Monopos ujiannya dahsyat berat. Kalau tak mampu nak hadapi, perasaan berubah, rimas berubah, itu ini berubah, jumpalah doktor. Jumpalah doktor. Doktor mungkin boleh bantu dari sudut perubatan. Mudi, mudah marah, mudah melenting. Kita dah hidup berapa lama? Sebab apa saya cakap macam ni? Pengalaman saya handle masalah rumah tangga.
Ramai yang dah, kita tak boleh nak pujuk dah. Makcik, sabarlah sikit, siang kat suami. Itulah Ustazah, dulu tak macam ni. Sekarang, cakap tu memeli manja. Sakit telinga dengar. Kau dengan cucu boleh dia lembut-lembut, peluk-peluk. Dengan saya, sentuh, tak boleh cakap ren. Sentuh je, apa ni? Istighfar lah. Oh, macam berdosa pula. Tak nak tidur sama dah Ustazah, asing-asing. Kalau suami tak redha, takut di hujung usia dalam keadaan dilaknat dan tidak diredai oleh Allah. Okey, ini hadis Nabi. Umur-umur umatku di antara 60 hingga 70 tahun, amat sedikit daripada itu. Okey. Bukan hadis ni, dek. Kan saya kena belak sampai bawah. Ya. Nabi SAW bersabda, hadis sahih riwayat Bukhari. Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan keuzuran, tidak menerima uzur, tidak menerima alasan bagi sesiapa yang dilewatkan ajalnya ketika sehingga sampai usia 60 tahun. Masya Allah. Fasa hidup kita ni ada fasa sebelum 40, ada fasa ujian 40 hingga 60. Masuk umur 60, kalau perasan, ada ujian-ujian lain yang datang. Umur masuk 60. Sebab bila masuk 50 lebih, rasa muda lagi di peringkat pertengahan umur. Betul tak? 50 lebih tu macam muda lagi bagi umur pertengahan. Tapi bila masuk 60, rasa dah tua tu dah rasa. Betul-betul dah rasa makin tua. Dan masuk fasa baru sebagaimana hadis Nabi sebut. Masa ni tak diterima lagi keuzuran alasan. Jaga solat betul-betul. Bab bersuci. Jaga solat kalau boleh di awal waktu. Bacaan Al-Quran. Yang saya jumpa seorang hajah yang bernama Azaziyah. Hajah Azaziyah. Sama nama hotel Azaziyah. Azaziyah nama tempat Azaziyah di Mina kan. Sampai ada nama, yalah Azaziyah lah tempat tu. Dan nama dia Azaziyah. Saya jumpa di Kedah. Saya pergi masa ni jumpa hajah ni, tak apalah saya tak cerita lanjut pasal saya jumpa macam mana. Dia baca Quran, khatam Al-Quran 3 hari sekali khatam. Bukan 30 hari sekali. 3 hari sekali khatam. 3 hari sekali khatam. Umur dia 70 lebih. Mata jelas, semua jelas. Ada rakaman pun. Ada rakaman. Nanti kita relive balik. Part Hajah Azaziyah. Perbualan saya dengan Hajah tu je. Saya kata macam mana Hajah? Boleh khatam 3 hari sekali? Dia pun jawab. Setiap kali solat 3 juzuk. 3 juzuk setiap kali lepas solat. Jadi 3 kali 5 15. Sorry. Setiap kali solat 2 juzuk. Jadi bunyi macam tak banyak mana. Masya Allah. Jadi 2 kali 5 10. 3 hari habis 30. Konsisten beberapa tahun. Allahu Akbar. Masa tu sebenarnya saya pergi ke pondok Ustaz Kazim Ilyas. Ya. Lepas tu ada jemaah-jemaah wanita lain. Ustazah nak jumpa tak? Ada jemaah ni khatam Quran 3 hari sekali. Ada wanita ni. Ada hajah ni. Dia dah bongkok. Tapi dia punya suara, ini suara orang yang sentiasa baca Al-Quran. Bila dia bercakap, nanti kita relive balik, saya dengar suara dia, saya meremang. Dia bukan jawab 3 hari sehari ni, tak. Ustazah. Cara dia jawab macam ceramah depan ramai orang. Betul. Kelantunan suara semangat dia. Kata macam mana boleh istiqamah? Dia jawab. Saya tak ingat jawapan dia, kena dengar balik. Tapi seolahnya contohlah jawapan dia. Allah akan membantu hamba-hambanya yang berkehendak. Dia bukan jawab dengan boleh, tak. Lain macam cara orang yang 3 hari sekali boleh khatam. Kita mungkin cakap, dah tak ada kerja lain Ustazah, duduk kat pondok buat apa lagi, baca Quran. Kita sentiasa nak cari alasan. Macamlah kita sekarang duduk kat rumah, duduk sibuk benar masak. Sekarang dah order dah. Cuba 3 hari kita tak payah masak, tak payah ngemas. Kita fokus nak baca, nak khatam selama 3 hari. Belum tentu mampu. Walaupun muda daripada Hajah Azaziyah 73 ni. Tahun ni dah 75 lah.
Walaupun lebih muda, lebih ada kudrat. Allahu Akbar. Allah benar-benar memilih dia kerana permulaan dia bersungguh-sungguh berkehendakkan hal demikian. Pagi tadi, Riyadhus Salihin, kisah sahabat Nabi yang khatam Quran pada setiap malam. Abdullah bin kena tengok balik kuliah pagi tadi. Minta tim bagi nama dia. Tapi Abdullah lah. Tanya pula nama kan. Saya susah nak ingat nama. Ya kan? Okay, subhanallah. Bila Nabi tahu, dia setiap malam tak pernah tidur. Sahabat Nabi ni tak pernah tidur. Sebab apa Nabi tahu? Sebab si ayah datang mengadu. Ayah ni bapa mertua. Dia tanya kepada menantu dia. Menantu perempuan, bagaimana dengan anakku? Menantu ni jawab apa? Menantu ini menantu yang solehah, keturunan yang baik. Ini hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Ceritanya, ayah ni pergi tanya menantu perempuan, bagaimana dengan anakku? Sebab itu kita nak tahu anak kita jalankan amanah ke tak, kena tanya menantu. Tapi ramai hari ni tak percaya menantu. Macam mana anak dia tak betul, tetap betul juga. Tapi kisah sahabat Nabi ni, ayah ni pergi tanya menantu perihal anak dia. Lalu menantu ni jawab, wahai ayahku, wahai ayah, suamiku sebaik-baik suami. Dia tidak pernah menyentuhku dan tidak pernah membuka kain penutup wajahku. Kahwin dah lama tak pernah tengok muka isteri dan tak pernah bersama dengan isteri. Tapi si anak ni menantu bukan nak burukkan, tetap puji dulu. Dia sebaik-baik manusia. Dia seorang lelaki yang soleh. Dia suami yang baik. Maksudnya tak pernah menyakiti hati. Tapi dua perkara tu. Ayah ni bila dengar pergi jumpa Nabi, cerita pada Nabi. Nabi pun bagi tahu, datangkan kepada dia, datangkan anak lelaki kamu kepadaku. Lalu Nabi pun bertanya, benarkah kamu begini? Lalu dia bagi tahu sebab setiap malam dia akan khatam sekali Al-Quran. Jadi dia tak akan tidur. Jadi macam mana dia nak bersama dengan isteri? Malam je dia akan khatam 30 juzuk Al-Quran. So dia tak tidur. Dia tidur sekejap je siang. Dan dia akan berpuasa setiap hari. Sepanjang setahun, tak ada satu hari pun dia tak puasa. Lalu Nabi pun berkata kepada dia, sebaik-baik. Nabi pun menjawab. Nabi kata, sesungguhnya hamba Allah yang paling kuat ibadah adalah Nabi Daud. Yang paling elok ibadahnya adalah Nabi Daud. Dan Nabi Daud berpuasa selang sehari. Maksud Nabi nak suruh dia selang sehari. Ada hari dengan isteri, dengan keluarga beri hak makan sama-sama. Lepas tu Nabi pun kata, Nabi bagi cadangan pertama, kamu khatam sekali cukup 1 bulan sekali. Daripada sebulan 30 kali, Nabi bagi solution, sebulan sekali je khatam. Lepas tu dia jawab kepada Nabi, ya Rasulullah, saya mampu buat lebih daripada tu. Kalau begitu, 20 hari sekali kamu khatam. Ya Rasulullah, saya boleh buat lebih baik daripada itu. Saya mampu buat. Kalau begitu, kamu khatam 10 hari sekali. Nabi layan. Tak ada Nabi nak marah macam bagus sangat lawan-lawan dan pula. Tak ada, memang macam ni. Kalau dengan sahabat Nabi, Nabi sangat berlapang dada. Kalau kita dengan Tok Guru nampak ada murid menjawab, contohlah Tok Guru tu bagi amalan, selawat 100 kali, istighfar 100 kali, 100 je ke? Oh kan jawab. Tapi kadang dengan Tok Guru kita, baik. Dalam hati, sikitnya. Macam lah, kadang Tok Guru orang-orang alim soleh ni, dia tahu kadar kemampuan. Boleh tentu istiqomah 100 tu. 100, 300, 500, 1,500, jauh beza tu. Contohnya. Lepas tu, nama siapa dah? Abu Abdullah bin Amr Al-Ash radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Okey. Muslimin muslimat. Baik, lepas tu Nabi bagi cadangan sebab dia kata kalau 10 hari sekali pun dia mampu. Nabi kata kalau begitu 7 hari sekali. Dan jangan lebih daripada itu. Seminggu sekali kamu khatam. Jangan lebih daripada itu. Sebab apa? Sebab dia ada isteri, baru nikah. Nanti ada anak, nak kena cari rezeki. Berbeza Hajah Azaziyah ni. Maksudnya bukan kita nak kata, oh Hajah tu tak ikut apa Nabi suruh. Tak boleh cakap begitu. Nabi bagi kadar. Tetapi sahabat Nabi ni bila dah tua dia cakap apa? Namun sekarang aku merasa sangat menyesal
kenapa aku tidak menerima saranan Nabi sebulan sekali je khatam? Kerana disebabkan perbuatanku memberatkan diriku di hadapan Nabi ketika itu sampai sekarang, sampai dah tua pun dan Allah panjangkan umur dia, dia kena usaha seminggu sekali khatam. Masya Allah. Allahu Akbar. Kita kadang-kadang begitulah kan. Masa semangat depan dengar ceramah insaf, Allahu Akbar, jumpa depan tu guru masa kecil, Syekh bagi amalan Syekh. Syekh pun bagi 100 kali. Syekh lagi Syekh. Oh minta lagi kan. Bila balik dah lalai semula pun tak boleh nak buat amalan. Jadi bila terima tu, sama sahabat Nabi ni dalam semua hadis yang berkaitan dengan kisah ni, semua dia kata dia menyesali bila usia tua. Sebab bila diberi amalan oleh guru mursyid, oleh guru, orang alim, kita kena pegang betul-betul, kalau tak dia menjadi satu fitnah, ujian bagi kita. Kita dah minta, Nabi dah suruh, dan sahabat Nabi ni berusaha sampai akhir matinya seminggu sekali mesti khatam. Masya Allah, Allahu Akbar. Yayasan Al-Hijrah dan juga NGO Sahabat Amal Care, kami committed dan kami berusaha dengan seamanah mungkin menjalankan tugas yang diberikan oleh kalian kepada kami dalam menguruskan ibadah korban dalam negara ataupun luar negara untuk menjalankan ibadah yang sangat mulia ni, itu ibadah korban.